Tidak pasal-pasal disebabkan seorang wanita seorang lelaki meringkuk dalam penjara selama 28 tahun. Guys, bersama saya Ronita Roni, terima kasih sudah sudi klik video ini. Diharap semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita sambung guys, jangan lupa untuk subscribe dan tekan notification on kamu. Case paling unik yang melibatkan seorang lelaki bernama Clarence Moses L. yang didapati bersalah atas tuduhan rogol sehingga memenjarakan dia selama 28 tahun. Kenapa saya cakap unik guys? Sebab dia dibuktikan bersalah atas tuduhan merogol berdasarkan mimpi mangsanya. Kisah ini sudah lama, yaitu berlaku pada 16 Ogos tahun 1987. Seorang wanita yang dikenali sebagai E, bukan nama sebenar, pulang ke rumahnya selepas selesai minum minuman keras bersama dua orang lelaki lain. Dan selepas itu dia tidak sedarkan diri disebabkan dia terlalu mabuk. Kemudiannya E terjaga apabila menyadari ada seseorang lelaki sedang cuba merogolnya. Apabila lelaki itu berjaya melakukan perbuatan terkutuk, E cuba sedaya upaya untuk meronta, tapi kudratnya terhad. Si E juga diheret di tingkat atas rumahnya dan dia kembali diperkosa, lalu dibelasa beberapa kali di bahagian wajahnya. Dan selepas saja penyerang itu melarikan diri, dengan keadaan yang terhuyung-hayang, si Annie pun gagahkanlah diri untuk berjalan ke rumah adiknya yang tidak jauh dari kediamannya untuk mendapatkan bantuan menghubungi pasukan keselamatan. Polis dan ambulans datang mendapatkan keterangan dan menghantarnya ke hospital kerana si Annie mengalami kecederaan di bahagian tongkor kepalanya retak dan sebelah matanya rosak. Dalam keterangan yang diambil polis, E gagal mengenal pasti penyerangnya disebabkan suasana gelap pada masa kejadian. Tapi dia pasti bahawa penyerangnya juga berkulit hitam dan berambut ikal. E yang dihantar ke hospital diberikan ubat, jadi semasa E di bawah pengaruh ubat, E mengalami mimpi di mana dia mengalami sekali lagi insiden rogol yang sudah dilaluinya dan E berjaya melihat wajah penyerangnya itu. Dia adalah seorang lelaki yang E kenal, tinggal dalam kejiranannya yang bernama Clarence Moses L. berumur 31 tahun pada masa itu. Dan selepas si E mengalami mimpi itu, dia pun bagilah keterangan sekali lagi dengan pihak polis. Jadi polis pun tidak menunggu lama untuk menangkap si Clarence yang terpingga-pingga dituduh merogol. Si Clarence ini sudah menafikan sekeras-kerasnya tentang tuduhan itu dan mengaku tidak bersalah, tapi tetap dikenakan hukuman disebabkan keterangan E mengenal pasti Clarence serta pengakuan dia mampu melihat Clarence semasa diheret ke tingkat atas. Berdasarkan pengakuan mangsa serta petunjuk dari mimpi yang direkodkan secara rasmi sebagai petunjuk, Clarence tetap didakwa atas serangan seksual, serangan peringkat kedua dan pecah rumah. Bukti DNA daripada sampel air mani yang tidak berjaya mengenal pasti siapakah penyerangnya, tapi pihak mahkamah membenarkan pandangan mangsa diguna pakai. Pada 7 April 1988, Clarence Moses L didapati bersalah atas pertuduhan dan disabitkan hukuman penjara 48 tahun. Oleh kerana Clarence tidak bersalah, dia berusaha untuk mengumpul dana hasil sumbangan bantuan lain. Akhirnya Clarence berjaya mengumpul dana sebanyak $1,000 bagi membolehkan permohonan mahkamah untuk membicarakan pemeriksaan DNA dijalankan semula. Tidak diketahui apa konspirasi atau sebabnya pihak polis Colorado terlalu tergesa-gesa melupuskan kesemua bahan bukti sehingga mengakibatkan Clarence hilang cara untuk membersihkan namanya. Sementara itu, seorang lelaki bernama L.C. Jackson mengaku telah melakukan penyerangan terhadap korban, yaitu E. Menurut pengakuannya, dia memukul korban dalam keadaan marah ketika memperkosanya. Dan disebabkan pengakuan tersebut, Hakim Gardes meminta untuk Clarence diadili semula atas perbuatan yang tidak dilakukannya.
Selepas bukti-bukti baru ini disahkan oleh pejabat peguam mahkamah, membuka kembali perbicaraan terhadap kes Clarence berdasarkan pengakuan penuh Jackson tentang apa yang berlaku awal pagi 16 Ogos 1987. Akhirnya pada awal tahun 2015, permohonan Clarence untuk membuka semula perbicaraan diluluskan. Dan pada bulan Disember 2015, perbicaraan semula kes itu dimulakan. Semasa menjalani perbicaraan di mahkamah, wanita E kembali menjadi saksi utama dan sekali lagi mengulangi dakwaan bahawa dia mengenal pasti penyerangnya melalui mimpi. Dan hasil ujian DNA yang dijalankan secara lebih teliti mendapati mustahil Clarence terlibat dalam kejadian itu. Ekoran daripada bukti-bukti baru, akhirnya Clarence dibuktikan tidak bersalah dan semua sabitan kesalahan ditarik balik selepas hilang usia mudanya di dalam penjara. Setelah dibebaskan, Clarence mengambil langkah drastik melakukan petition untuk menuntut ganti rugi atas kebebasan yang telah diragut. Petition yang dibuat sebagai tuntutan ganti rugi itu diterima pihak mahkamah pada bulan Februari tahun 2019 dan Clarence menerima $70,000 untuk setiap 1 tahun penjara yang telah dia jalani. Kiraan itu membolehkan Clarence menerima bayaran pampasan sekitar $2.3 juta atau Rm9.33 juta akibat perlu meringkuk di penjara dan diumumkan pada 16 Februari 2019. Sehari selepas pengumuman jumlah pampasan yang bakal diterima Clarence, wanita E melakukan permohonan mahkamah untuk menghalang pembayaran daripada dilakukan kepada Clarence dan si E ini masih percaya bahawa si Clarence lah yang menyerangnya walaupun bukti DNA sudah pun menunjukkan yang sebaliknya. Tapi mahkamah menolak permohonan tersebut dan menganggap kes itu telah pun selesai. Oke guys, sampai di sini saja cerita kita untuk kali ini. Diharap kita dapat bertemu lagi di cerita yang seterusnya. Ciao dulu, bye.